khidmat nasihat ataupun bimbingan kepada pelajar-pelajar, terutamanya berkaitan dengan kemajuan akademik mereka, sosial, kebajikan mereka dan sebagainya. Maka tanpa melengah masa lagi, saya orang kata apa, untuk kita menerangkan lagi dengan lebih lanjut dengan tajuk tersebut, okey, bersama-sama saya Puan Maya Sofa Ismail daripada Politeknik Port Dickson. Sedap nama beliau, memang sedap, cantik orangnya. Okey, apa khabar Puan? Alhamdulillah, baik Dr. Surah. Okey, diharap semua peserta webinar kita berada dalam keadaan baik dan sihat hendaknya. Okey, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan panel kita dan menerangkan profil beliau terlebih dahulu. Beliau bernama Maya Sofa binti Ismail, berasal dari Perak dan merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Port Dickson, dan beliau berkelulusan sarjana muda kejuruteraan mekanikal dari Universiti Teknologi Malaysia dan sarjana pendidikan dari Universiti Tun Hussein On Malaysia. Telah berkhidmat lebih daripada 20 tahun pengalaman orangnya, dan tidak dapat saya nafikan beliau memang amat berpengalaman dalam skop kita, dalam topik yang kita akan bincangkan sebentar lagi, dan sentiasa bersemangat kalau kita bercerita tentang PA dengan beliau. Okay. Dan beliau juga merupakan penyelaras penasihat akademik Politeknik Port Dickson dan merupakan pakar rujuk SPA, Sistem Penelitian Akademik yang dilantik oleh JPPKK pada tahun 2017 yang lalu. Dan sememangnya beliau tidak asing lagi dalam kalangan penyelaras PA Politeknik kerana beliau sering dijemput untuk berkongsi ataupun untuk memberi pemahaman tentang pelaksanaan SPAK di institusi sama ada di Politeknik dan juga di College Community. Sebelum saya serahkan kepada panel kita, sukacita saya ingin mengalu-alukan, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengutarakan sebarang soalan yang berkaitan dengan topik kita di ruangan Q&A di skrin tuan-tuan dan puan-puan. Maka tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Puan Maya Sofa untuk sesi perkongsian beliau yang bertajuk peranan PA ataupun penasihat akademik semasa pelaksanaan PDP dalam talian. So dengan itu dipersilakan Puan Maya. Okay, terima kasih Dr. Surah. Assalamualaikum ya. Apa khabar semua? Alhamdulillah pada hari ini, pada hari terakhir, penasihatkan akademik ataupun SPAK diberi peluang untuk kita merealisasikan norma baru ini kepada semua PA-PA di Politeknik Malaysia dan juga di College Community. Jadi apa yang ingin kita bincangkan pada hari ini ialah berkenaan peranan penasihatkan akademik bagi menghadapi norma baru. Okey, apa yang kita lihat di sini ialah bahawa peranan penasihatkan akademik memang telah pun dijalankan semenjak PKP bermula iaitu pada 18 Mac. Dan susulan daripada itu, kita melakukan kesinambungan tugas apabila semester baru akan dibuka pada awal bulan 8 ini. Jadi konsep tugas penasihat akademik ini lebih kurang sama, cuma perbezaannya ialah kita melayani pelajar di atas talian. Kalau sebelum ini boleh dikatakan 50% kita bersama dengan pelajar face to face, manakala 50% lagi adalah di atas talian, ya, kita biasa ber-WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Tetapi sekarang ini pada norma baru 100% adalah bersama pelajar di atas talian. Okey, kita lihat kepada peranan penasihat akademik. Next. Okey, kalau kita lihat di sini ada 3 buku rujukan yang sering saya wawarkan kepada semua penasihat akademik, di mana buku-buku rujukan ini sangat penting. Ya. Kalau kita lihat di sini, apa yang akan kita sentuh ialah pertama peranan penasihat akademik, skop tugas penasihat akademik, ya, pelaksanaan proses pasca PKP, pendaftaran khusus dan juga iPad. Dan kesemua ini saya rangkumi ialah bagaimana kita nak membawa peranan penasihat akademik ini dalam PDP atas talian. Ya. Seterusnya, kita telah biasa dihidangkan dengan peranan ataupun objektif SPAK itu sendiri, di mana secara umumnya bahawa SPAK adalah berperanan di mana PA ditugaskan sebagai penasihat akademik. Kita ditugaskan sebagai penasihat akademik bagi membantu pelajar-pelajar bagi mencapai kecemerlangan akademik. Tetapi dalam norma baru ini pula ialah tugas PA memastikan bahawa pelajar-pelajar di bawah selian kita 100% mengikuti PDP online. Jadi kita tak mahu ada separuh atau sebahagian daripada pelajar kita tercicir.
Jadi itu adalah peranan utama yang harus kita laksanakan bermula daripada sebelum semester dibuka ya, perancangan perlu kita lakukan. Okey, kalau kita lihat model inspirasi dirinya adalah sebagai guideline kepada pelajar dan juga kepada kita sebagai penasihat akademik untuk membantu memotivasikan pelajar. Tetapi dalam norma baru ini kita pasti percaya ya bahawa pelajar-pelajar dan juga penasihat akademik sendiri menghadapi masalah dan juga mungkin stres dengan keadaan di luar kebiasaan kita ini. Jadi penasihat akademik boleh menggunakan input-input yang ada dalam model inspirasi diri ini untuk membina membina motivasi pelajar kerana objektif utama kita ialah memastikan pelajar mencapai matlamat dalam kehidupan kerjaya dan akademik kerana kita nak memastikan pelajar keluar sebagai seorang pelajar yang berketerampilan dalam bidang sosial selain daripada cemerlang dalam akademik ya. Okey, kalau kita lihat di bawah sekali iaitu buku iPad. Kenapa ada buku iPad iaitu pemantauan ya di mana buku iPad membantu kita untuk mengkemaskini dokumentasi kita berkenaan pemantauan pelajar. Okey, dalam norma PDP ini tugas penasihat akademik lebih berat sikit kerana kita perlu memantau pelajar bermula daripada awal. Ya, kita nak pastikan satu kitaran penuh akan berlaku daripada mula sampai awal iaitu di peringkat pendaftaran pelajar. Pendaftaran diikuti dengan perkuliahan dan akhir sekali adalah peperiksaan. Jadi pemantauan ini kena diikuti peringkat demi peringkat supaya kita pastikan pelajar kita tidak tercicir. Dan pemantauan ini perlu kita rekodkan dalam iPad. Kenapa perlu direkodkan dalam iPad? Kenapa tak boleh rekod dalam WhatsApp ataupun medium-medium yang lain? Kerana dalam iPad kita boleh lihat secara terperinci apa permasalahan yang dihadapi oleh pelajar, apa aduan-aduan yang disampaikan oleh pensyarah-pensyarah ataupun individu yang berkenaan terhadap pelajar di bawah kita. Okey, seterusnya kita percaya bahawa tugas penasihat akademik sangat besar, sangat luas ya. Kalau nak cerita memang tak habis dalam masa 1 jam ni. Tetapi saya cuba rumuskan kesemua tugas yang besar tersebut kepada 3 skop utama. Iaitu yang pertama ialah mengurus, kedua membantu, ketiga memantau. Apa maksudnya mengurus dalam konsep PDP atas talian ini? Iaitu kita tahu apabila semester dibuka bukanlah pada keadaan biasa di mana ada pelajar yang kembali ke politeknik, ada juga pelajar yang berada di rumah masing-masing. Tetapi sistem pembelajarannya adalah secara online, tidak lagi bersemuka seperti biasa. Jadi apakah yang perlu dilakukan oleh penasihat akademik? Perkara yang paling utama ialah menyampaikan maklumat berkaitan sesi PDP yang baru ini supaya pelajar-pelajar kita ni tak terkejut. Walaupun saya tahu kata alah pelajar dah biasa masa PKP hari itu. Tetapi kita bersyukur ya sebab PKP yang berlaku pada 18 Mac hari itu kita di penghujung semester. Tak silap saya pada minggu 14. Di penghujung semester maknanya dia punya masa tu tak berapa panjang lagi dan pelajar pun tidak didedahkan dengan pelbagai medium application sosial yang perlu dilayari. Tetapi bila masuk sesi hadapan maknanya bermulalah satu perjalanan yang panjang di mana norma di luar kebiasaan yang memang totally tidak sama seperti sebelum ini. Jadi maklumat-maklumat seperti ini sama ada daripada institusi, daripada kementerian perlu diupdate oleh penasihat akademik dan disampaikan kepada pelajar. Kita tak mahu pelajar ketinggalan. Ya, bila ada maklumat terkini kita terus sampaikan supaya pelajar sentiasa mendapat yang terkini info-info daripada penasihat akademik. Okey, seterusnya ialah menyampaikan peraturan yang perlu dipatuhi oleh pelajar. Kita kena tahu maklum kepada pelajar walaupun kita berada norma baru tapi peraturan-peraturan akademik, peraturan-peraturan politeknik perlu kita patuhi, tak boleh dilanggar. Salah satu contohnya ialah kehadiran 80%. Walaupun kita PDP online, kehadiran 80% perlu ada. Pelajar tak boleh boleh masuk, tak boleh masuk dalam kelas online, boleh hilang macam tu saja ya. Pensyarah akan mengambil kehadiran. Jadi kalau kurang daripada 80%, pelajar boleh ditahan untuk memiliki peperiksaan dan seterusnya. Jadi peraturan politeknik diguna pakai walaupun PDP online. Okey, seterusnya ialah mengemaskini dokumentasi pelajar. Apa maksudnya mengemaskini dokumentasi pelajar? Apa perlunya kita memaskini maklumat pelajar? Kerana kita kena tahu adakah ketika
PDP online ini pelajar berada di rumah yang memang telah pun dinyatakan dalam maklumat di SCP dan juga bahagian penasihat akademik. Adakah pelajar terpaksa berpindah duduk di rumah saudara disebabkan liputan internet yang tidak meluas? Jadi kalau duduk di kampung sukar untuk melalui proses pembelajaran online, terpaksa duduk ke rumah saudara ataupun menumpang di rumah kawan-kawan. Jadi kita nak tahu kedudukan pelajar tersebut supaya sekiranya apa-apa yang berlaku memudahkan kita membantu pelajar dengan cepat. Ya? Kerana dalam PDP online ini pelajar tak boleh ketinggalan, pelajar kena cepat. Jadi pensyarah penasihat akademik juga perlu cepat bertindak jika kita melihat perkara-perkara yang perlu diperbaiki. Jadi perlunya kita mengemas-kini dokumentasi. Dan akhir sekali ialah pendaftaran khusus. Dalam bahagian mengurus, kita perlu mengurus pendaftaran khusus kerana kita kena pastikan ya, semua pelajar telah mendaftar. Dia berlainan kalau pada sebelum ni, kalau pelajar tak mendaftar, kita boleh juga panggil pelajar jumpa kita ataupun ingatkan pensyarah kelas kalau masuk kelas pelajar tu panggil jumpa kita untuk pastikan pendaftaran khusus berjalan dengan baik. Tetapi bila kita tidak bersemuka dengan pelajar, kita tak tahu pelajar buat ataupun nanti tu bila dia nak buat, jadi kita kena kejar pelajar ya untuk memastikan pendaftaran khusus dijalankan, ya dilaksanakan. Kita tak mahu sampai di hujung semester rupanya pelajar kita tak daftar khusus lagi. Jadi terpaksa mengulang semester semula. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu dititik beratkan oleh penasihat akademik. Okey, seterusnya skop yang kedua ialah untuk membantu. Kita tahu memang tugas penasihat akademik ini ialah membantu daripada segala segi. Kadang-kadang nama penasihat akademik, tapi kita membantu sosial pelajar pun. Ya, bab kata penasihat akademik seorang yang sangat-sangatlah berkorban apa saja untuk pelajar dia lah. Ya, besar amanah yang pegang dan besar pahala yang dapat. Ya, insya-Allah. Okey. Apa maksud membantu ni? Dalam PDP online ialah perkara paling penting yang perlu dilaksanakan oleh PA ialah membantu menyusun jadual waktu pelajar. Terutama pelajar semester 1 tidak ada masalah sebab dia boleh daftar. Pelajar yang lulus penuh pun tidak ada masalah, dia boleh daftar terus mengikut jadual waktu. Tetapi pelajar-pelajar yang carry, ya, di mana mereka terpaksa slot in subjek-subjek tertentu mengikut jadual waktu kelas yang lain. Jadi yang ini yang kita kena bantu. Jadi pelajar-pelajar yang tercicir ni, jadi bagaimana kita nak memastikan pelajar-pelajar ini mengambil kursus-kursus yang gagal terlebih dahulu ataupun kursus-kursus yang tercicir. Ya? Jadi membantu pelajar menyusun jadual waktu kerana kita tak mahu ada pelajar tak masuk kelas lagi. Dia tak masuk kelas maksudnya tidak masuk PDP online disebabkan tak tahu nak masuk kelas yang mana. Pensyarah kelas pun tak tahu pelajar diwujud atau tidak sebab pelajar menumpang ni bermasalah sedikit. Ya, kita perlu memaklumkan kepada pensyarah tentang kewujudan pelajar tersebut. Ya, sebab kalau katakan perjumpaan semuka kita boleh nampak pelajar tu datang kelas ataupun kawan-kawan boleh maklumkan. Tapi bila PDP online ni kita tak tahu dia wujud atau tidak dalam grup tersebut. Ya. Jadi ini kita kena alert. Okey, yang kedua ialah membantu pelajar menggunakan media komunikasi. Kerana kita tahu bahawa tak semua pelajar kita ni mahir, hatta PA pun tak berapa mahir dalam bidang komunikasi ni, terutama menggunakan aplikasi-aplikasi yang canggih-canggih ya, termasuk saya sendirilah. Okey, jadi apa maksud kita membantu ni ialah kita kena pasti, di manakah tahap kemahiran pelajar dalam aplikasi-aplikasi yang akan digunakan oleh pensyarah. Kita kena survey pelajar kita. Macam mana kita nak survey? Pertama sekali ialah kita kena pasti siapakah pensyarah-pensyarah yang mengajar pelajar kita. Ya? Daripada situ kita ambil maklumat daripada pensyarah-pensyarah tersebut, apakah bentuk media yang digunakan ketika PDP. Jadi daripada situ kita survey kepada pelajar kita, adakah pelajar-pelajar kita boleh menggunakannya atau tidak. Dan bagaimana nak mengatasinya, kita akan lihat pada slide seterusnya lah ya. Okey, yang ketiga ialah melayani aduan atau masalah. Satu yang saya nak ingatkan ialah pada sesi PDP ini, kita jangan memaksa pelajar. Kita jangan menjuruh pelajar. Tetapi kita membawa pelajar, memandu pelajar untuk melakukan perkara-perkara yang diperlukan. Kerana kita tak nampak reaksi pelajar. Kita tak nampak adakah pelajar dengar atau tidak. Sebab kita secara online. Jadi yang paling penting ketika kita membantu dan membimbing pelajar, apa kata kita buat WhatsApp call.
boleh kita nampak muka tu suka ke tak suka kan. Kalau kita text saja dia je je tak ya ke atau dia pun ada kat toilet. Kita pun tak tahu. Jadi kita nak nampak muka dia, maknanya kita tak tahu reaction dia atas apa sahaja masalah yang disampaikan ataupun apa sahaja bantuan yang kita nak nasihatkan pada pelajar tersebut. Okey, yang seterusnya ialah mengenal pasti pelajar yang perlu dirujuk. Kita tahu bahawa pelajar mungkin ada stres ya, kemudian tak minat pelajar online ya. Walaupun kita tahu pelajar-pelajar ni minat gadget, tetapi pelajar-pelajar ni tentang nak belajar online ni dia blur sikit. Ya, memang saya tahu semua pelajar ada handphone, tetapi nak menggunakan handphone ni dalam media-media tertentu memang sukar. Jadi kita kena pasti pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran dalam bidang pembelajaran online ini ataupun pelajar-pelajar yang stres, tak boleh belajar, tak boleh nak tengok teks dalam komputer je, sakit mata. Ya? Jadi kita kena pasti supaya kita boleh cari individu yang berkebolehan untuk membantu pelajar ini. Kalau katakan nasihat kita, bimbingan kita belum boleh melegakan pelajar tersebut ya. Itu di antara skop tugas membantu oleh penasihat akademik dan akhir sekali ialah memantau. Pemantauan ini memang perlu dilakukan bermula pelajar mendaftar sampailah akhir pelajar pentamat pengajian. Bermakna apa yang kita nak pantau pertama adalah status aktif pelajar. Ada pelajar yang bayar yuran lambat tetapi dia kalau katakan norma biasa dia boleh masuk kelas, tak apa. Teruskan masuk kelas biasa, nanti dah bayar yuran, nanti kita update kembali. Tapi kita risau apabila PDP online ni pelajar tidak mengupdatekan setiasanya, tak bayar yuran dan akhirnya terlupa sampai habis semester dan tidak layak untuk mengambil peperiksaan dan seterusnya. Jadi kita kena lihat status aktif pelajar. Kalau pelajar masih tidak aktif, bertanya sebabnya. Kalau dikatakan sebab pembayaran yuran, kita cuba atasi dan berbincang dengan hal ehwal pelajar. Okey, yang kedua ialah memantau dan memberi balas. Okey, yang ini saya suka nak kaitkan dengan pertemuan bersemuka secara atas talian, iaitu pertemuan 1 jam. Walaupun secara biasa, norma biasa kita bertemu pelajar di kelas-kelas selama 1 jam, tetapi ketika PDP ini kita perlu memperkasakan diri kita untuk memastikan pelajar berada dalam meeting selama 1 jam bersama kita. Dan kalau boleh kita buat WhatsApp call. Kalau WhatsApp call biasanya untuk 10 orang atau 8 orang sahaja boleh buat serentak, mungkin kita boleh buat 2 session atau 3 session supaya kita nak pastikan kita bertemu dengan pelajar dalam keadaan bersemuka atas talian dan kita boleh melihat pelajar menceritakan permasalahannya secara terus. Kalau dengan teks ni kita tak tahu apa yang ada dalam hati pelajar ya. Bila kita tengok muka boleh kita nampak risau, tengok muka memang risau. Kadang-kadang dia tulisannya risau tapi tengok muka dia tengah gelak-gelak kan. Itu kita tak nak. Dan yang ketiga ialah kehadiran pelajar. Kita kena pantau kehadiran pelajar. Kalau dahulu kita menunggu pensyarah kata okey pelajar ni tak masuk kelas ya, tetapi dalam PDP online konsepnya kita jangan menunggu, kita bertanya kepada pensyarah siapakah pelajar tak masuk, listkan nama pelajar-pelajar yang tidak masuk kelas, kerana selepas tu kita akan bertanya pula kepada pelajar tersebut kenapa tak masuk kelas. Jadi PA ni ibarat orang tengah untuk menyelesaikan tugas pelajar di antara pensyarah, di antara unit-unit yang lain yang berkaitan dengan pelajar ya. Itu di antara skop tugas penasihat akademik. Okey, seterusnya. Okey, kita dah lihat tentang skop tugas penasihat akademik, jadi sukalah saya menerangkan kat sini bahawa tugas PA ni adalah untuk membantu pelajar. Maksudnya, membantu pelajar untuk memberi pendapat. Tetapi bukanlah menyelesaikan masalah pelajar ya. Memberi pendapat bagaimana nak menyelesaikan masalah, pendapat siapakah yang perlu dirujuk dan membantu pelajar bagaimanakah nak melakukan sesuatu perkara. Tetapi bukan berkata, okey awak kena buat ni, awak kena buat, tidak. Kita memberi pandangan sahaja ya, dan mungkin kita memerlukan bantuan daripada unit-unit lain yang berkaitan untuk support kita. Terutama dalam PDP online, orang yang paling penting untuk kita minta tolong ni siapa? Ialah pegawai e-learning. Kerana kalau kita pun tak mahir dalam menggunakan e-learning ni, maknanya kita perlu seseorang yang mahir. Sama ada pensyarah khusus yang mengajar pelajar kita ataupun pegawai e-learning sendiri. Mungkin tidak menggunakan satu kelas untuk mengajar tetapi memberi memoritas bagaimana untuk menerangkan kepada pelajar dia punya step by step online tersebut perlu dijalankan. Okey, seterusnya.
Ini adalah pelaksanaan proses pasca PKP. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat semua, saya telah bahagikan mengikut semester, iaitu semester 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Kalau kita lihat semester 1 adalah semester yang akan masuk, iaitu pelajar-pelajar baru di mana mereka akan berada di institusi dan biasanya mereka berada di institusi tapi PDP dijalankan online sepenuhnya ya. Semester 2 dan 3 adalah pelajar-pelajar ni berada di rumah. Dia berada di kediaman masing-masing di mana PDP dijalankan secara online. Kedudukan tempat saja berbeza ya, lokasinya di rumah. Okey, semester 4 dan 5 ni disebabkan mereka ada FYP 1 dan 2 iaitu projek ya. Jadi mereka berada di institusi tetapi kebanyakan pembelajaran mereka adalah secara online yang mana yang mungkin melibatkan penyelesaian projek-projek mungkin mereka terpaksa bertemu dengan penyelesaian projek itu yang sahaja bersemuka. Selebihnya adalah 100% online. Jadi ini kita kena ingatkan ya, jangan kita menggunakan kesempatan bahawa pelajar ada di institusi, kita boleh panggil pelajar bila-bila masa. Tidak, kita perlu patuhi peraturan yang ditetapkan ya. Okey. Kalau kita lihat proses pertama iaitu minggu MTS. Minggu MTS ialah di mana pelajar-pelajar baru mula masuk, apa perlu dilakukan oleh penasihat akademik. Yang ini suka saya ingat kepada penasihat akademik yang telah pun dilantik menjadi PE semester 1 ya. Okey, pada proses minggu pertama ialah minggu transformasi siswa ataupun ada yang minggu suasana kenal. Minggu suasana MSK. Okey, jadi pada ketika ini di mana urusan pendaftaran pelajar baru dan pelajar-pelajar akan diagihkan mengikut PA. Biasa ini kita serahkan pada hak ehwal pelajar lah untuk melaksanakannya ya pada awal minggu ini. Kemudian pada semester 2 dan 3 pula aku nak buat ya, 4 dan 5 aku nak buat. PA ni rehat-rehat je ke? Taklah ya, kita kena memulakan langkah kita untuk PDP semester baru. Okey, untuk semester 2, 3, 4 dan 5 ni walaupun mereka adalah berada di lokasi yang berbeza tetapi aktivitinya adalah sama, iaitu pada minggu MTS PA perlu mengenal pasti pelajar-pelajar yang berkedudukan bersyarat. Kenapa kita nak kenal pasti kedudukan bersyarat ni? Ialah pada PDP online pelajar-pelajar yang KS ni memang akan memberi banyak masalah pada kita. Okay, jadi kita nak pastikan pelajar tu mengikuti kelas online. Kita kena jelaskan pada mereka bagaimanakah konsep online yang dijalankan oleh pensyarah-pensyarah khusus. Okay, kedudukan bersyarat. Seterusnya ialah gagal khusus, iaitu pelajar yang carry ya, tak kira carry yang pertama, kedua. Jadi kita kena listkan senarai pelajar-pelajar yang gagal khusus ni supaya kita mahu mereka bersiap sedia. Okey, nak masuk kelas yang mana. Jadi supaya ready bila once semester dibuka, mereka dah tak perlu lagi nak arrange jadual waktu. Semua dah tersedia. Jadi kita kena pasti. Dan seterusnya adalah keciciran khusus di mana pelajar ni tak sangka rupanya dia ada kelas atau kursus yang dia tak ambil. Ya, disebabkan mungkin terlupa dan sebagainya. Jadi keciciran khusus ni perlu. Kita kena pasti siapa pelajar-pelajar yang keciciran khusus. Jadi ini perlu dilakukan oleh PA semester 2, 3, 4 dan 5. Okey, itu proses pertama. Proses kedua adalah pertemuan PA ya bersama pelajar. Untuk semester 1 pertemuan PA bersama pelajar adalah bersemuka ya. Untuk semester 2, 3, 4 dan 5 masih lagi di atas talian. Okey. Jangan salah faham ya, untuk PA semester 1 bersemuka hanya untuk perjumpaan pertama sahaja. Kita kalau boleh nak seminimum mungkin face to face ya, nak mengelakkan seminimum mungkin face to face. Jadi kita hanya menggunakan sekali sahaja ya, menggunakan sekali sahaja perjumpaan di mana kalau boleh dilaksanakan secara peringkat dan kalau boleh jabatan-jabatan perlu siapkan kelas-kelas pelajar tidak melebihi daripada 20 orang kerana kita mahu ada penjarakan sosial ketika perjumpaan dilaksanakan. Kita tak mahu satu kelas tu 40 orang, 40 orang sekali masuk satu kelas. Kita tak mahu macam tu ya. Jadi kita kena bahagikan siap-siap, pastikan maksimum adalah 20 orang dalam satu kelas. Barulah perjumpaan tersebut boleh dilaksanakan. Dan janganlah perjumpaan tersebut dalam masa yang panjang, pendek sahaja. Kalau boleh dirakamkan terlebih awal lagi bagus ya. Jadi pertemuan kita hadkan tidak lebih daripada 1 jam dan apa yang perlu ada dalam pertemuan tu mungkin tak limat daripada jabatan. Intipatinya mungkin boleh direkodkan. Tak perlulah seorang-seorang wakil-wakil jabatan boleh tak limat, tak perlu. Jadi direkodkan terlebih awal. Ya. Kemudian apa peranan PA ketika perjumpaan tersebut? Peranan PA pada
peringkat awal ialah nak memperkenalkan, sayalah PA awak. Ya, nak memperkenalkan pada pelajar-pelajar baru ni. Selain daripada itu ialah untuk memaklumkan pada pelajar baru bahawa PDP pasca PKP ini memanglah online 100% walaupun mereka berada di Politeknik. Mereka kena buat di tempat-tempat lah, maksudnya di bilik asrama dan sebagainya. Kemudian apa peranan pelajar? Adakah peranan pelajar kena duduk diam je atau bagaimana ya? Dan juga kita kena maklumkan jadual waktu. Boleh ambil di mana? Di website poli masing-masing. Tetapi adalah lebih baik untuk PA semester 1 menyediakan awal-awal jadual waktu dan diagihkan kepada pelajar. Ataupun WhatsApp daripada pelajar punya handphone. Okey, kemudian memaklumkan pelajar bagaimana nak membuat pendaftaran khusus. Kerana pelajar semester 1 tidak ada pengalaman mendaftar khusus. Jadi kita kena guide mereka satu persatu supaya pendaftaran khusus dapat dilaksanakan pada minggu pertama pengajian. Ya, itu untuk pelajar semester 1. Semester 2 dan 3, 4 dan 5 pula ialah apa yang perlu dilakukan semuanya adalah di atas talian ialah PA memastikan bahawa pelajar ada jadual waktu semester yang boleh diambil daripada website masing-masing lah, poli masing-masing ya. Dan juga mengingatkan semula pelajar-pelajar yang carry modul, pelajar-pelajar keciciran ataupun pelajar-pelajar membaki grade segera bertindak. Ya, janganlah nanti dah saya nak baki grade saya, tapi masa untuk membaki grade dah pun tamat. Jadi ada pelajar-pelajar nak mengambil carry modul dia nak masuk kelas, tiba-tiba kelas tersebut dah penuh. Jadi kita kena plan pelajar-pelajar kita apa yang perlu mereka buat. Kalau kita tak plan, tunggu pelajar memang ada yang tersangkut, ada yang tak buat langsung. Jadi kita kena guide dan pastikan kita memandu pelajar sampai ke akhirnya. Ya, jangan memandu pelajar separuh jalan. Okey. Jadi kalau boleh untuk mempercepatkan perkara ini, kita kena bantu pelajar menyusun jadual waktu. Okey. Apakah kursus-kursus yang perlu dan boleh diambil pada semester ini? Jadi kita bantu pelajar supaya kursus yang diambil cukup dia punya jam kredit dia, jangan terlampau kurang. Ya, jadi mana yang boleh diambil kita ambil. Selagi kemampuan dia punya CGPA-nya mampu membolehkan dia mengambil subjek lebih ya. Okey. Seterusnya untuk proses yang ketiga dan seterusnya. Okey, pemantauan awal kehadiran. Okey, untuk minggu seterusnya iaitu minggu pertama hingga minggu kedua, iaitu bila pelajar dah mendaftar minggu pertama dan minggu kedua, apa yang perlu dilakukan untuk pelajar semester 1 ialah pertama, yang ini tak ada masalah lah, status aktif pelajar sedian, tetapi kita risau ada pelajar yang lambat masuk disebabkan hal-hal yang lain ya, ada hal-hal yang berkaitan. Jadi kita kena lihat status aktif pelajar. Kemudian pendaftaran kursus pelajar. Kita dah ajar minggu lepas kan cara nak daftar kursus. Mungkin pelajar kita okey boleh buat. Tetapi sebenarnya ada yang tersangkut tak boleh lagi. Jadi tak selesai. Jadi kita kena pantau dan pastikan pelajar pada minggu pertama dan kedua ni dah selesai pendaftaran kursus. Okay? Kemudian untuk pelajar semester 1 kita memang ada maklumat diri pelajar dan kita akan meminta pelajar mengisinya secara online lah. Kalau sebolehnya kita elakkan daripada mengedarkan kertas kan. Minta pelajar isi online dan pulangkan kepada kita. Okey, seterusnya ialah aduan masalah pelajar. Jadi kita untuk pelajar semester 1 kita sudah pasti macam-macam aduan atau masalah yang mereka hadapi, sama ada di asrama, sama ada persekitaran politeknik ataupun dalam keadaan PDP online ni. Jadi apa masalah-masalah ini tu yang kita kena ambil tahu ya. Dan juga kita tak lupa mengambil maklum balas daripada pensyarah-pensyarah khusus kehadiran pelajar ini dan juga bagaimana prestasi pelajar ini dalam kelas. Maksudnya kehadiran khusus ni pelajar ni tidak menghadiri face to face atau online. Adakah pelajar ni mengikuti kelas online? Apakah masalah yang dihadapi? Ya? Itu untuk semester 1. Untuk semester 2, 3, 4 dan 5 ialah seperti juga semester 1 pada peringkat awal ialah kita kena memantau status aktif pelajar seliar kita. Kita mahukan semua pelajar kita dah bayar yuran. Kita mahu semua pelajar kita dah mengikuti kelas-kelas. Mengikuti kelas secara berdaftar. Maksudnya memang telah daftar, bukan secara masuk je, tapi tak mendaftar lagi. Okay? Dan juga mengenal pasti apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dan mendapat maklum balas daripada pensyarah khusus. Jadi pada waktu PDP online ni PA kena orang kata dengan mudahlah bertanya kepada pensyarah khusus apa masalah ketika mengenali pelajar-pelajar kita. Okay. Bagaimana yang lemah, ya, bagaimana yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dibantu.
Jadi kita kena sentiasa bertanya kepada pesara khusus. Okey, pada proses kelima ini adalah proses pemantauan berterusan. Bermula pada minggu ke-3 dan ke-14 ya. Daripada minggu ke-3 ke-14 ni kita dah mula memantau secara biasa kepada semua pelajar secara online, tetapi cuma apa yang saya nak tekan kat sini ialah PA perlu memaklumkan pelajar berkenaan penambahan dan pengukuran khusus yang akan berlaku pada minggu ke-3 hingga minggu ke-6. Kita tidak mahu apabila online ni pelajar tak tahu, tidak ada input, dan kita tak mahu kata alah pelajar takkan tak tahu kod. Tak bolehlah. Kita mengingatkan pelajar. Konsep kita sebagai penasihat ini peranan kita adalah mengingatkan pelajar dan memastikan pelajar tahu benda tersebut ya. Penambahan dan pengukuran khusus. Dan juga dalam minggu ke-3 hingga ke-14 ni juga kita perlu mengingatkan pelajar berkenaan dengan penilaian SPARK yang perlu dilakukan oleh pelajar pada minggu ke-12. Walaupun kita menjalankan PDP online, penilaian SPARK juga perlu dilakukan. Alhamdulillah, iPad tersedia online untuk semua pelajar ya. Okey, dan akhir sekali ialah yang keenam ialah pelaporan. Yang ini ada dilaksanakan oleh penasihat akademik untuk merumuskan apa yang dilaksanakan sepanjang semester, iaitu melengkapkan laporan-laporan iPad. Okey, dalam laporan iPad ni ada beberapa perkara yang perlu saya tekankan, iaitu aktiviti perbincangan, iaitu pertemuan mingguan. Pada ketika pertemuan kita bersama pelajar secara online, apa sahaja yang kita bincangkan bersama pelajar, kita nak bantu menerangkan bagaimana nak menggunakan medium tertentu ke, ataupun apa sahaja perkongsian ilmu yang kita nak beri pada pelajar ketika pertemuan 1 jam, itulah yang kita ceritakan secara ringkas dalam rekod pertemuan mingguan. Okey. Untuk pemantauan masalah pula ialah sekiranya pelajar ada mengadu ataupun bercerita tentang masalah mereka kepada kita, itu baru kita masukkan dalam pemantauan masalah. So, PA jangan keliru antara aktiviti mingguan dengan pemantauan masalah. Aktiviti mingguan ialah perbincangan kita bersama pelajar yang biasa. Masalah ialah masalah-masalah yang dimaklumkan oleh pelajar kepada kita. Masalah tu memerlukan penyelesaian. Itu perbezaannya ya. Okey, kemudian pelajar PA perlu menghantar laporan pemantauan tersebut. Suka saya nak ingatkan di sini ya, saya rasa ada yang berlaku. Biasanya kita akan hantar laporan pemantauan pada minggu ke-8 dan minggu ke-14. Okey, biasanya laporan pada minggu ke-8 kebanyakan PA betul. Hantar pada minggu ke-8 atau minggu ke-9 kita accept lagi. Okey, tetapi minggu ke-14 biasanya ramai yang buat silap ya. Apa maksud saya buat silap ni? Dia malas nak buat, alah anggap je lah. Pelajar tak ada masalah. Lepas dia klik submit untuk minggu ke-8 dia terus submit minggu ke-14. Itu tak valid ya. Sebab pemantauan minggu ke-14 akan hanya diterima pada tarikh seawal minggu ke-15. Tarikh submit tu mesti seawal minggu ke-15. Kalau kita submit pada minggu ke-12 maknanya tak valid lah. Maknanya kita memantau pelajar yang belum ada. Minggu tersebut pun belum jalan, kita dah hantar laporan. Macam magic pula tu kan. Kita boleh menggambarkan situasi yang belum berlaku. Jadi jangan buat lagi ya. Jadi untuk yang ini kita perbaiki laporan kita supaya kita memantau mengikut jadual yang diberi. Okey, begitu juga dengan penilaian pelajar. Tujuan penilaian pelajar kita nak pastikan bahawa walaupun kita guide pelajar itu secara online, tetapi pelajar tersebut tidak ketinggalan. Semuanya dapat mengikuti dengan jayanya. Jadi kita nak pastikan melalui penilaian SPARK oleh pelajar ya. Okey, seterusnya ialah kita lihat carta alih pendaftaran khusus ya. Okey, yang ini saya percaya semua politeknik pun gambaran carta alih pendaftaran khususnya lebih kurang sama. Okey, apa yang kita nak lihat dekat sini ialah seperti biasa pelajar membayar yuran, semak status. Okey, kat sinilah yang kita perlu tekankan, iaitu pada semak status ya. Semak status pelajar aktif tidak aktif di SNP. Yang ini PA kena kerap semak selagi pelajarnya ada status tidak aktif, PA kena semak dan bertanya kepada pelajar tu kenapa. Ya, kalaulah yuran jadi masalahnya, jadi bagaimana kita nak bantu? Kita ada SCP, bahagian kebajikan, apakah yang boleh dibantu oleh SCP kepada pelajar kita ya. Sekiranya ada hal-hal yang lain, jadi bagaimana pula kita boleh membantu pelajar. Jadi kena pasti kenapa pelajar masih tidak aktif. Yang ini memang selalu kita lihat ya, pelajar tidak aktif. Okey.
Kemudian yang paling utama ialah pelajar-pelajar keciciran. Yang ini tak ada masalah. Kalau mana pelajar semester 1 ataupun pelajar yang lulus penuh, dia tak ada masalah. Lepas sahaja lulus penuh, dia boleh daftar kursus di SPNP. Maknanya dia boleh daftar semua kursus di SPNP. Okay. Kemudian cetak slip dan seterusnya diserahkan pada PA lah kalau kebiasaan biasa. Ada yang tanya PA pada saya, kenapa nak serah slip pada PA sedangkan dalam iPad pun dah ada senarai pendaftaran khusus pelajar. Kita nak tahu pelajar itu ada atau tidak. Okay? Tentang pendaftaran khusus. Kadang-kadang ya dah buat, kita pun tak sempat nak semak. Bila diserah pada kita, kita dah tik nama pelajar serah, jadi kita maklum bahawa pelajar memang telah mendaftar semua kursus pada semester tersebut. Okey, yang ini adalah bahagian yang kita risau. Ya, sebagai penasihat akademik akan risau untuk pelajar-pelajar yang begini, iaitu pelajar yang carry modul dan pelajar yang keciciran. Kerana yang pertama yang kerisauan kita ni ialah nak susun jadual waktu. Kenapa nak susun jadual waktu? Biasanya pelajar-pelajar kita ni nak arrange kelas mana yang sesuai tak untuk dimasuki. Ya, kadang-kadang memang ada poli yang telah menyediakan kelas khas untuk pelajar carry, tapi ada juga yang tidak ada. Jadi bagaimana kita nak menyusun jadual waktu pelajar, bagaimana kita nak pasti yang mana khusus yang perlu di drop, yang boleh diambil. Jadi kita memberi cadangan kepada pelajar. Kenapa kita minta pelajar drop kursus ni, ambil kursus ni. Jadi cadangan tersebut mestilah ada sebab. Ya. Kita tak mau, awak kena drop ni. Pelajar pun fikir-fikir, kenapa kena drop ni? Jadi kita kena bagi sebab dia, pandangan kita yang lebih baik. Ya. Okey, kemudian yang inilah PA dan pelajar perlu bincang untuk memastikan penyusunan jadual waktu dan memastikan pelajar-pelajar ambil subjek-subjek kursus-kursus yang gagal terlebih dahulu. Kita tak mahu yang gagal tak ambil kursus yang akan datang pula. Tidak. Kursus masa tinggalkan dulu, ambil dahulu kursus-kursus yang gagal, kemudian addkan dengan kursus masa. Yang mana yang tak crash dan semuanya, okey, boleh proses seperti biasa. Okey, dan untuk PDP atas talian ini amat penting. PA dan pelajar memaklumkan pada pensyarah khusus yang mereka nak masuk kelas tersebut, ya, supaya pensyarah khusus tahu bahawa pelajar ni adalah pelajar menumpang, dia berada dalam kelas saya. Kita tak mahu dia senyap-senyap aja kat situ. Jadi kita kena maklumkan pada pensyarah khusus. Pelajar kena maklumkan sendiri, PA juga kena maklumkan sendiri bahawa PA kita diprihatin lah. Pelajar kita menumpang, kita tahu anak kita menumpang, kita tak nak anak kita diketepikan. Jadi kita bertanya selalu kepada pensyarah khusus. Okey, jadi keputusan pensyarah khusus lah kat sini sama ada nak menerima atau tidak. Kebiasaan pensyarah khusus ni baik-baik belaka. Pelajar masuk je, okey boleh. Janji awak pelajar cemerlang, rajin kan. Okey, selesai kat sini pelajar daftar khusus, cetak slip dan settle. Okey, yang kita risau di bahagian sini sahaja. Sebab kita tidak berjumpa dengan pelajar. Dan biasanya pelajar ni kalau kita terangkan dalam teks mereka kurang faham. Jadi sukalah saya ingatkan bila perbincangan bersama pelajar gunalah video call ya supaya nampak tak faham kat mana, boleh nampak situasi tersebut. Kalau kita main teks tekan sana tekan sini pelajar mungkin ada yang faham, ada yang kurang faham. Okey, itu tentang pendaftaran khusus ya. Okey, yang ini saya nak ingatkan sekali lagi seterusnya berkenaan penjadualan yang perlu kita tahu ya. Walaupun kat sini saya letakkan tanggungjawab siapa-siapa pun kat sini, tetapi yang penting keseluruhannya adalah di bawah tanggungjawab PA. Ya, pendaftaran khusus. Nak memastikan pelajar semua mendaftar khusus adalah tanggungjawab PA. Okay? Jadi kita kena sentiasa simak dalam SPNP, dalam iPad, pelajar-pelajar kita mendaftar khusus atau tidak. Jadi satu yang saya nak ingatkan bila mendaftar khusus ni, ialah saya teringat pelajar ada PA yang tidak tik pelajar tersebut di bawah. Jadi perkara pertama yang perlu dibuat ialah PA perlu tik pelajar-pelajar di bawah sedia mereka. Supaya kita tahu inilah pelajar yang perlu kita jaga sepanjang mereka berada di politeknik. Ya? Selepas tu barulah kita boleh pantau pendaftaran khusus mereka. Okay? Dan kalau boleh kita nak pendaftaran khusus ni pada minggu pertama dah selesai. Tak nak ya track daripada minggu kedua, tiga sehingga menyebabkan akhirnya terlupa. Pelajar terlupa dan kita pun mungkin terlupa sebab kita pun mengajar juga. Jadi banyak kerja-kerja yang tertangguh. Dalam PDP online ni kita mengharapkan tidak ada kerja yang tertangguh. Sebab kita semua kena ikut pancua lah ya. Okey. Kemudian tarikh akhir pensyarah memilih pelajar. Yang ini juga kita kena ingatlah, saya tahu kebanyakan penasihat akademik, semua penasihat akademik adalah pensyarah ya. Kebanyakan pensyarah adalah penasihat akademik. Okay, saya nak letakkan dalam tersebut. Jadi
kelewatan pensyarah khusus memilih pelajar-pelajar. Jadi bila kelewatan pensyarah khusus memilih pelajar ni mungkin disebabkan pelajar-pelajar ni daftar lewat. Jadi sebagai PA kita perlu memaklumkan pada pensyarah khusus supaya memilih pelajar-pelajar kita. Begitu juga pelajar tersebut perlu mengingatkan pensyarah khusus mereka. Okey, yang ini adalah penambang khusus dan pengukuran khusus. Jadi yang ini sekali lagi kita ingatkan pada pelajar bahawa minggu ketiga sekiranya ada pelajar yang ingin mengukuhkan khusus bolehlah membuat demikian. Ya, dan tamatnya adalah minggu ke-6. Kita tak mahu bila minggu ke-6 baru nak kena, saya rasa tak boleh bawa lah puan, saya nak daftar, nak mengukuhkan khusus. Sedangkan dah pun nak tamat. Kita tak mahu berlaku macam tu. Ya. Dan ada bila kita kata tak boleh, pelajar ni dah down and then tak fokus lagi belajar dan akhirnya menjadikan kegagalan. Okay, itu kita tidak mahu. Ya. Okey, dan seterusnya ini adalah kita lihat kepada iPad. Ya. Yang ini saya nak fokuskan kepada semua PA tentang penggunaan iPad. Ya. Okey, kita pergi ke iPad pensyarah dahulu. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan tak perlu pun buka iPad, tengok saja pada iPad saya ni. Okey. Okey. Ya. Okey, kenapa kita nak tahu tentang iPad ni ialah saya nak tunjuk perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh semua penasihat akademik ya. Kerana iPad ni adalah merupakan satu platform di mana kita mendokumentasi segala aktiviti-aktiviti penasihatan kita. Dan kita tak mahu bahawa nanti ada penasihat akademik ketinggalan ataupun lupa nak buat ya. Tahu tapi nanti lah last lupa ya. Sekejap ya. Tekan Okey, dalam SPMP. Okey, dalam SPMP kita akan lihat ya kat sini apa yang saya nak tunjuk ialah semua benda, semua perkara ada kat sini. Okey. Kita lihat dahulu pada kita punya ya, borang Spark ni. Dekat sini apa yang saya nak tunjukkan ialah tentang borang maklumat pelajar ya. Jadi borang maklumat pelajar ni lah yang kita akan beri kepada para pelajar. Mungkin kita boleh masuk ke dalam WhatsApp saja dan pelajar akan isi ya. Ini borang maklumat pelajar. Di mana borang maklumat pelajar ni memang sangat perlu kerana kita nak mendapatkan informasi terkini daripada pelajar tu, terutamanya daripada segi alamat dan juga daripada segi nombor telefon. Ya, nombor telefon tu sangat penting. Okey, seterusnya ialah borang rekod isu dan masalah. Yang ini sekiranya pelajar-pelajar kita berhadapan dengan masalah dan kita pun kesukaran, kurang pengalaman nak membantu pelajar dalam masalah tersebut, jadi kita perlukan pelajar ini dirujuk kepada pihak tertentu. Jadi kita perlu meminta pelajar ni mengisi borang isu dan masalahnya. Kita tengok. Okey, inilah borang masalah semua dah ada kan? Okey, jadi seterusnya. Okey, kemudian tengok kepada borang aduan ya. Kita pergi kepada aduan, klik aduan, atas tu ya. Atas. Okey, aduan. Okey. Kalau boleh, ya, bukan kalau boleh, saya rasa sepatutnya lah PA merujuk pada aduan di dalam melaporkan ya, melaporkan bukan melapor, maksud saya pensyarah khusus ya, pensyarah khusus ataupun individu yang ingin membuat aduan terhadap pelajar kita, gunalah platform iPad ini.
kenapa tak boleh guna WhatsApp ataupun media sosial lain? Kerana bila menggunakan platform iPad, jadi semua masalah pelajar tersebut telah tertulis di bawah pelajar tersebut. Jadi kita nak go through, nak semak balik lebih mudah. Tetapi kalau gunakan media yang lain dah bercampur dengan pelbagai perkara, jadi kita nak trace balik mengambil masa yang lambat. Kadang-kadang terdelete pun ada. Ya, jadi gunalah platform aduan ini, di mana kalau pensyarah kursus ada masalah dengan pelajar tak hadir kelas, boleh isi nama pelajar kat sini. Okay? Dan boleh terus. Okey, kemudian kat sini pula ialah maklum balas. Kalau katakan PA, tadi kita dah mengadu ya, penasihat akademik dah buat, pensyarah khusus dah buat aduan di sini. So, penasihat akademik boleh lihat aduan tu di sinilah. Saya tak boleh klik lah sebab tak ada aduan lagi sekarang. Jadi boleh klik aduan yang diterima daripada pensyarah khusus di sini. Jadi daripada situ kita boleh lihat apa masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita. Aduan ini adalah diberi secara individu, bukan secara satu grup ya. Kalau kata pelajar A ada masalah, jadi aduannya adalah untuk pelajar A sahaja. Jadi lebih mudah kita nak kena pasti pelajar yang bermasalah. Okey, yang ini pula adalah maklum balas aduan. Maknanya tadi kita dah hantar ya, pensyarah khusus dah hantar aduan kepada PA, PA dah semak, kemudian dah bagi respon, kita boleh lihat tindakan yang diambil oleh PA di sini. Contohnya pelajar tak hadir kelas, jadi PA kata dah bersemuka secara video call dengan pelajar, dah tahu rupanya pelajar tu sakit. Jadi kita lihat maklum balas di sini. Jadi kita maksudnya kat sini penyelesaian kita boleh dapatilah kat sini. Okay, itu ialah aduan. Okey, seterusnya ialah di bahagian sini iaitu penilaian keberkesanan SPARK. Yang ini kita seperti semua tahu perlu diisi oleh pelajar bermula pada minggu ke-12. Maksudnya pelajar nak nilai bagaimanakah sistem penasihat akademik ini berperanan ketika PDP. Ya, PDP online ya. Bagaimana adakah kita buat SPARK tidak mengendahkan pelajar, pandai-pandailah buat sendiri. Adakah SPARK memang memberi berat pada pelajar? Okey, kemudian adalah tentang laporan pemantauan kat sini ya. Yang ini juga sangat penting iaitu pemantauan mingguan pelajar. Okey, ini yang saya maksudkan. Borang pertemuan mingguan pelajar, laporan aktiviti mingguan pelajar. Okey, ini. Yang ini yang jarang-jarang diisi oleh PA. Mungkin tak tahu nak isi apa kat sini. Okey, apa yang kita nak isi ni ialah pertemuan kita. Maknanya kat sini kita akan letaklah tarikh pertemuan kita bersama pelajar. Okey, kemudian kat sini kita akan isi apa aktiviti kita. Contohnya menerangkan kepada pelajar PDP online, bagaimanakah konsep, apakah medium yang digunakan. Jadi kita catatkan kat sini. Jadi secara ringkas apa yang perlu kita bincang kepada pelajar. Bukan cerita yang panjang, ya, ringkas sahaja. Jadi daripada sini kita tahu, oh inilah tugas penasihat akademik bila kita dipantau. Oh ada rupanya walaupun penasihat akademik ini bertugas secara atas talian dengan pelajar, ada input-input yang diberi kepada pelajar. Jadi inilah buktinya. Okay, ini adalah aktiviti pertemuan mingguan selama satu jam tersebut. Okey, yang kedua adalah tentang kemaskini kehadiran. Okey, kalau sebelum ni kita rasa kalau kita menggunakan atas talian ni pakai WhatsApp dia, kalau pelajar tak ada respon pada kita, kita anggap dia hadir. Tetapi dalam atas talian ni, apa yang perlu saya tekankan ialah PA kena pasti pelajar semua hadir bersemuka secara atas talian dengan mereka. Walaupun berperingkat, maknanya bukan sekali, semua. Ya, mungkin jam ni pukul 10 pagi 10 orang, pukul 11 pagi 10 orang contohnya. Jadi pastikan kewujudan mereka. Kerana kita tak mahu ada pelajar yang tercicir. Kita tak mahu ada pelajar yang ketinggalan. Jadi kita nak bantu sebab objektif utama PDP online ni, peranan PA ialah memastikan 100% pelajar mengikuti kelas online. Okay? Di mana-mana kita nak dapat input 100% ni daripada pensyarah khusus. Pensyarah khusus akan hantar senarai pada kita berapakah bilangan pelajar mengikuti kelas beliau dan kita akan cek. Okay, hanya 90%. Mana hilangnya 10%? Kita kena kejar 10% tersebut. Kenapa? Tertidur. Kenapa? Pergi borak-borak ataupun memang malas nak masuk kelas. Jadi kita kena pasti. Pelajar tak hadir masuk kelas, maknanya dikira konten lah. Ya? Sama je konsep kalau keadaan sebenar. Tak masuk kelas, dia anggap tidak hadir. Jadi kita akan tolak persen kehadirannya. Okey, itu adalah kehadiran. Okey, kemudian kita akan lihat kepada laporan aktiviti mingguan, kemaskini kehadiran dan juga yang ini ya, pemantauan masalah. Okey, kalau tadi pertemuan mingguan kita membincangkan
perkara-perkara umum kepada pelajar. Okay, menyampaikan maklumat terkini kepada pelajar. Itu yang kita isikan dalam pertemuan mingguan. Tetapi dalam pemantauan masalah ini ialah kita merekodkan sebarang masalah yang diadu oleh pelajar kepada kita. Contohnya kat sini, kalau kita buka kat sini, yang ni, kita tuliskan tarikhnya bila, typekan tarikh bila, kemudian ada senarai masalah-masalah di sini. Maknanya kita boleh pilih, contohnya pelajar mengadu disebabkan apa? Masalah akademik. Sebab apa? Sebab tak mahir menggunakan medium yang digunakan oleh pensyarah. Tak boleh nak akses, cuba-cuba tak boleh, cuba-cuba tak boleh. Tanya pensyarah takut. Sebab kita kena tahu pelajar ni biasanya akan bercerita masalah mereka kepada orang yang terdekat. Kalau di dalam institusi politeknik yang terdekat ialah PA lah. Dan mungkin sebahagian daripada pensyarah yang mereka mesra. Tetapi kalau pada pensyarah yang mereka tidak mesra, contohnya pensyarah khusus mereka sendiri, jadi mereka akan takut. Jadi kitalah yang nak mengenal pasti apa masalah akademik ni. Jadi kalau katakan susah, jadi semua kita akan tulis di sini. Jadi apa penyelesaiannya kita, mungkinkah kita akan merujuk kepada pensyarah khusus. Contohnya tak boleh sebab kawasan saya duduk kat kampung je, macam mana saya hanya boleh WhatsApp nak download, nak aplikasi macam-macam tak boleh. Jadi kita maklumkan pada pensyarah khusus. Kemungkinan pensyarah khusus ada alternatif lain. Kalau pelajar tak boleh menggunakan media ini, ada media yang lebih mudah pun dia boleh akses. Okay? Tak ada masalah. Jadi yang sebaiknya kita berbincang dengan pensyarah khusus supaya pensyarah khusus tahu apa kelemahan yang perlu diperbaiki dalam PDP. Dan tak semua pelajar boleh menggunakan cara A. Mungkin pengajaran tersebut boleh menggunakan A, B, C, D. Jadi kita bagi option lah kepada pensyarah khusus supaya kita nak memastikan semua pelajar kita tidak ketinggalan. Okey, seterusnya itu di antara masalah akademik kemudian kita pergi kepada laporan pemantauan lah. Yang inilah yang saya maksudkan contohnya. Okey, contohnya kalau kata kita isi semua ni penuh lah ni laporan pemantauan ni kalau ada isi. Okey, ada PA kata saya nak isi apa, semua pelajar saya okey je. Saya rasa kalau sebelum ni semuanya okey, bila PDP online ni saya rasa pasti sekurang-kurangnya yang kosong tu tak ada masalah, mesti ada masalah juga sekurang-kurangnya jadi kita isi kat sini dan bila kita nak submit button kat sini, kita ingatlah yang saya cakap sebelum ni, kalau katakan hantar pada minggu ke-8, make sure lah kat sini tarikh nanti kalau kita klik tu pada awal pun ada minggu ke-8 atau minggu ke-9. Dan kita tak boleh nak klik pula button untuk minggu ke-14. Sebab tu tak valid itu yang saya nak hantar. Ada setengahnya dah buat yang ni, lepas tu dia terus buat untuk minggu ke-14. Itu dah salah Okey, ini ada perkara mengenai iPad yang saya nak kongsikan dan saya mengharapkan supaya semua penasihat akademik boleh melaksanakannya dengan baik dan saya percaya semua penasihat akademik yang dilantik ni memang berwibawa, memang sangat bagus menjalankan amanah kerana kita lihat saja bermula PKP dah tentu pelbagai masalah ditimbulkan oleh pelajar tentang bagaimana proses PDP dan sebagainya dan sampailah kita kepada bermulanya semester baru. Jadi ini adalah cabaran penasihat akademik yang sebenar. Sebelum ni baru orang kata cabaran bila buka je semester baru, ini adalah cabaran sebenarnya. Kita nak menangani masalah pelajar bermula pada A, pendaftaran khusus sehinggalah selesainya peperiksaan. Dan saya berharap agar semua penasihat akademik tidak mudah putus asa, bersemangat dan yang penting ialah objektif kita ialah kita nak membantu pelajar mencapai prestasi akademik yang cemerlang. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Maya. Kita ada soalan ke yang boleh kita share bersama-sama di sini? Okey, kita ada satu soalan. Sekiranya soalan pada Puan Maya kita lah, pada panel kita, pelajar stres belajar online. Okey. Beliau ataupun pelajar kita nak tangguh pengajian. So apa sebagai PA, apakah yang patut kita nasihatkan ataupun yang patut kita buat pelajar berkenaan? Okey, bagus soalan tu Okey, bagi pendapat saya perkara pertama ialah janganlah kita kata okey bagus dah. Saya tak stres, awak pun tak stres. Jangan. Okey, kita kena tackle hati pelajar tersebut Kita kena tanya, adakah pelajar stres disebabkan oleh
tidak boleh mengikuti PDP online dengan sempurna disebabkan masalah data, disebabkan masalah liputan kawasan yang tidak mencukupi ataupun stres sebab tak memahami topik yang diajar kalau diajar secara online. Lebih selesa bersemuka. Jadi kita kena pasti yang mana satukah masalah pelajar. Jadi maknanya kita kena kecilkan lagi skop. Jangan kata tak stres. Jadi stres sebab apa? Jadi kita kena cari punca untuk kita dapat selesaikan. Kalau katakan disebabkan tak selesa PDP online, lebih selesa tengok buku PA, buku pensyarah, okay? Lebih suka dalam kelas, kalau lebih mudah ya. Kerana salah satu punca kenapa pelajar stres PDP online ini ialah kerana mereka sebenarnya kurang faham topik yang diajar. Kalau dalam kelas pun tak berapa faham, apatah lagi kalau online. Okay? Kemudian mereka tidak berpeluang untuk berbincang dengan kawan-kawan. Biasanya kalau dalam kelas tak faham, tanya kawan macam mana nak buat ni. Tetapi bila PDP online mereka tak bincang. Kalau hello-hello tak sama dengan berbincang bersemuka. Jadi di situ kesukaran pada pelajar. Jadi yang membelenggu fikiran pelajar ialah saya tak faham bagaimana nak jawab quiz, bagaimana nak buat test. Mungkinkah gagal nanti? Jadi itu menjadikan dia stres. Nak bertanya pensyarah takut. Okay, itu pertama. Yang kedua ialah biasanya tentang tidak mahir nak akses tentang media yang digunakan oleh pensyarah. Kalau biasanya pensyarah politeknik kalau menggunakan CDOS, okay, LMS, tidak ada masalah lah. Saya rasa semua pelajar telah didedahkan dengan penggunaan LMS dan sekarang ni dah canggih, boleh kita buat pengajaran secara video ya dengan pelajar. Tetapi kadang-kadang pelajar ni kesukaran sebab data tak cukup. Okay, dapat pun tersekat-sekat, nak upload tugasan pun hang kan, tersangkut-sangkut. Jadi di situ menjadikan pelajar stres dan malas dah nak buat. Jadi perkara utama kepada kita ialah sebagai PA ialah kita berbincang dengan pensyarah khusus. Apakah alternatif lain selain nak upload dalam CDOS dan media-media tertentu? Adakah boleh masuk saja dalam WhatsApp? Lebih mudah. Ya, itu yang pertama. Okay. Kalau katakan dia stres sebab tak suka, memang tak suka online ni, suka bersemuka. Okay. Yang ini kita nasihatkan dulu. Dia perlu keluar daripada kepompong dia, maksudnya dia sebagai seorang pelajar politeknik, technical, kita ke arah TVET, kita kena ada wawasan, kita kena keluar daripada kepompong kita berada dalam kawasan yang selamat. Kita kena menuju ke satu wawasan, kita boleh bersaing dengan orang luar kerana pelajar-pelajar ni akan keluar bekerja dalam bidang industri yang lebih mencabar. Jadi suntikan semangat itu yang kita perlukan. Dan suka saya bawa kat sini ialah modern mind. Modern mind ni sebenarnya ya pelajar-pelajar politeknik sangat bertuah sebab ada modern mind sebagai garis panduan mereka. Dalam modern mind tu ada semua konten-konten yang memotivasikan pelajar. Bermula daripada segi kehidupan, matlamat kerjaya, sampailah kepada bagaimanakah cara belajar yang betul. Walaupun pelajar tersebut visual ke, audio ke, kinestetik ke, dan pelbagainya. Jadi dia ada panduan yang diberikan. Hatta kalau katakan PA pernah melihat sebelum ni, kaunselor daripada Mesir saya berkata ada 4 kuadran yang diperlukan untuk pelajar-pelajar siap sedia untuk memastikan yang mana penting, yang mana tak penting. Semua tu sebenarnya telah ada dalam model mind. Kita sebagai PA perlu wawarkan pada pelajar bagaimana nak menggunakannya. Okey, kalau katakan ada tugasan, okey tugasan ni perlu disiapkan bila? Adakah dia penting atau tak penting? Jadi di kuadran manakah perlu ditempatkan? Jadi PA saya pasti semua ada buku wine ya, kalau tak ada pun boleh akses dalam kita punya boleh buka tadi dalam polisi kita ada. Okey, aspek kita memang ada. Okey, memang ada, jadi boleh baca. Jadi daripada situ PA dah kat sini kita ada sumber rujukan kita. Ketiga-tiga sumber rujukan kita ada kat sini dan tuliskan di situ. Jadi maknanya tidak ada masalah. Ya, jadi apa yang penting kat sini cuma ya saya nak kemudian ini adalah penambahan ya. Mungkin saya boleh berkongsi untuk penasihat akademik di politeknik dan juga kolej komuniti. Pada pasca PKP ini kita tak boleh membuat perjumpaan secara bersuka dalam bentuk kelompok yang ramai. Walaupun dibenarkan tetapi ada had yang tertentu. Jadi menyebabkan banyak kekangan-kekangan dan menyebabkan kita sukar untuk melancarkan program-program yang sepatutnya memang sedia sebagai satu rutin yang kita buat. Jadi di sini kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ya di bawah ni. Ya, di bawah ni, okey, ujian personality. Okey, kita tahu
PA pada norma baru ni akan stres. Banyak tanggungjawab dia, bukan saja tanggungjawab pada pelajar, tanggungjawab tugas-tugas hakiki yang lain pun ada lagi. Dia besar tanggungjawab dalam pendidikan online ni. Jadi kita merancang nak melihat bagaimanakah kesediaan penasihat akademik, untuk menjalankan amanah sebagai PA. Jadi kita ada ujian personality kat sini. Dan selalunya kebiasaannya kemungkinan politeknik yang lain menggunakan ujian ni dalam satu program. Jadi sini kita tak payah buat program, maknanya semua penasihat akademik akan isi ujian personality ni, dan kemudian di bawah ni ialah dia punya maklumat. Daripada sini kita boleh tahu apakah personality kita, dan di bawah ni adalah penerangannya, di mana ujian personality ini akan terus dihantar ke unit kaunseling. Yang ini mungkin boleh sebagai share untuk politeknik dan kolej pendidikan yang lain. Maklumat-maklumat PA ini akan terus dihantar ke unit kaunseling, di mana unit kaunseling akan analisiskan, dan kita akan kena pasti berapa ramaikah PA yang bermasalah stres menghadapi situasi ini, berapa ramaikah PA-PA yang relax, enjoy. Dan saya suka juga nak ambil kata-kata yang dibuat oleh Puan Zaitun ketika ceramah kaunseling yang minggu lepas. Apabila kita bangun tidur, kita mulakanlah motivasi diri kita dengan kata-kata masing. I'm happy, saya suka, saya boleh buat. Jadi benda-benda yang positif. Jadi daripada situ kita akan ada aura positif untuk terus melaksanakan tugas kita sampai habis ya. Okey, ini untuk PA. Apa kata kita lihat pula untuk pelajar? Tengok pelajar. Okey, tadi kita letakkan tambahan ujian personality untuk penasihat akademik ya. Jadi kita tak payah nak buat program-program lagi dah, sebab masalah kekangan tempat dan juga masa ya. Jadi sekarang ni kita boleh buat terus saja. Okey, untuk pelajar pula ya. Okey, untuk pelajar pula, kebiasaannya kita akan buat ujian psikometrik kepada pelajar pada awal semester untuk pelajar semester 1. Okey, untuk menghimpunkan semua pelajar semester 1 pada norma baru ni adalah satu yang mustahil. Okey, tetapi kita nak memastikan program kita ini tetap dilaksanakan. Kita tak mahu tertinggal ni. Disebabkan PDP semua tak buat, tak mahu. Walaupun kita buat PDP online, walaupun kita ada kekangan norma baru yang tidak membolehkan kita membuat berbagai perkara, ada SOP-SOP yang perlu, tetapi kita fikirkan alternatif lain supaya program-program kita dapat juga dilaksanakan. Okey, kalau kita lihat di sini ya, ini di Politeknik Port Dickson ya, yang tadi pun adalah untuk Politeknik Port Dickson, dan mungkin boleh dipanjangkan yang lain. Okey, di mana pelajar-pelajar yang dikendaki menjawab ujian psikometrik, kita boleh masukkan ke sini. Mungkin ujian psikometrik kalau sidik memang kita tak boleh lah, sebab dia perlu kelulusan semua. Kita boleh gunakan ujian lain yang lebih kurang sama. Okey, ujian tersebut di sini. Dan semua pelajar kita arahkan menjawab. Okey, yang ini kalau sebelum ni kita minta pelajar-pelajar semester 1. Kalau boleh untuk PDP online ni kita minta semua pelajar menjawab, kerana kita nak lihat keadaan mereka, situasi mereka ketika norma baru ni bagaimana. Okay? Kan sebab personality ni suka saya ingatkan, kerana personality kita boleh berubah daripada keras kepada lembut. Okay? Daripada garang kepada ayu. Ada, semua boleh berubah. Kontrol ayu. Kita boleh berubah. Benda tu tak tetap. Sebab tu tak ada efek lah dia ni kan. Sebenarnya kita boleh ubah mengikut situasi. Sebab tu kita nak tahu adakah situasi norma baru ni menyebabkan emosi kita naik. Okay? Adrenalin kita naik. Seperti yang dikatakan oleh pensyarah daripada mana? Tak silap saya, Puan siapa saya lupa lah yang kata adrenalin naik, yang pasal biologi semua ya. Jadi memang boleh mempengaruhi emosi diri kita, dalaman dan juga luaran kita. Jadi kita nak lihat bagaimana keadaan pelajar ni, sebab kita tak mahu pelajar belajar dalam keadaan stres. Itu yang kita tak mahu. Jadi kita nak lihat daripada sini. Jadi kita akan minta pelajar-pelajar kita menjawab. Selepas tu mereka boleh lihatlah dia punya di sini. Ini adalah nota sebenarnya di bawah ni ya. Nota dia. Ini adalah dia punya soalan. Jadi pelajar tu mungkin boleh dapat gambaran daripada soalan ni, mereka tahu gambaran mereka orang yang macam mana. Jadi bagaimana interpretasi jawapan mereka tu boleh dilihat di sini. Tetapi jawapan mereka ni akan terus dihantar kepada unit psikologi untuk unit psikologi sorting. Okay? Pelajar-pelajar ni jenis yang bagaimana supaya kita boleh bantu, dan kita akan maklumkan kepada PA-PA sekiranya pelajar ni dalam keadaan yang tertentu lah. Maksudnya memang perlu dibantu.
Jadi ini adalah salah satu cara yang kita boleh laksanakan program kita tanpa meminta pelajar tu hadir dalam satu dewan dan sebagainya. Ya? Okey. Terima kasih Puan Maya. Semangat 12.36. Kita dah lebih 6 minit daripada waktu yang sepatutnya kita tamat. Okey, so kita banyak soalan sebenarnya tapi nampaknya waktu mencuburi kita. Maka apa yang saya boleh katakan bahawa memang perkongsian begitu semangat. Saya berada sebelah pun rasa aura dia. Okay, aura semangat begitu. Okay, kalau bercakap tentang penasihatan akademik ni memang beliaulah orangnya. Okay. Terima kasih Puan Maya atas perkongsian tadi. Dan kita harapkan semoga perkongsian ini boleh dimanfaatkan sebaik yang boleh di institusi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan apa yang boleh saya simpulkan di sini, sistem penasihatan akademik ataupun SPARK kita ini dapat memberi impak yang baik dan berjaya sekiranya semua pihak yang terlibat menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya. Okay? So memang itulah kunci segala-galanya. So akhir kata kejayaan sepenuhnya sistem ini bergantung pada kerjasama dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam merealisasikan misi dan visi institusi kita dan juga JPPKKS secara amnya. Oleh itu, rasanya memang kita harus tamatkan sesi kita kali ini ataupun solat kita kali ini dan mohon maaf seikhlasnya atas segala kekurangan dari kami di BIPD dan insyaAllah kita jumpa lagi di slot terakhir bersama BPN petang ni sebelum slot penutup bersama dengan yang berbahagia Dr. KP kita, Dr. Muhammad Naim Yaakob pada pukul 4 petang. Okay. So dengan itu sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami mohon anda stay tune bersama kami sampai petang ini. Terima kasih. Terima kasih.